Datuk Yang di-Pertua, soalan nombor 4. Sila Yang Berhormat Menteri. Terima kasih Kepada Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Gajah. Untuk makluman Yang Berhormat, berdasarkan kepada memorandum persefahaman di antara Kerajaan Malaysia dengan Kerajaan Republik Indonesia mengenai penempatan pembantu rumah Indonesia yang ditandatangani pada 13 Mei tahun 2006, kedua-dua belah pihak telah bersetuju bahawa kos yang perlu dibayar oleh majikan Malaysia yang berhasrat untuk menggaji pembantu rumah Indonesia adalah sebanyak RM2,415 yang meliputi kos bagi pengangkutan PRA ataupun kerja rumah dari Indonesia ke Malaysia, bayaran levy, visa, permit kerja dan proses immigration, kos iuran proses serta kos pemeriksaan kesihatan pembantu rumah asing. Manakala segala kos yang berlaku di Indonesia adalah ditanggung oleh PRA ataupun pembantu rumah asing berkenaan yang berjumlah hampir RM1,200. Walau bagaimanapun, untuk makluman Yang Berhormat dan Dewan Yang Mulia ini, pihak kementerian turut dimaklumkan mengenai kos-kos tambahan yang dikenakan oleh pihak agensi pekerjaan di Indonesia, yang mana kos-kos tersebut tidak terkandung di dalam memorandum persefahaman berkenaan. Kos tambahan yang paling tinggi dikenakan oleh pihak agensi Indonesia ialah perkhidmatan untuk mendapatkan pekerja rumah di kampung-kampung dan daerah-daerah di Indonesia sehingga mencecah RM4,000 yang dituntut oleh agensi pekerjaan di negara tersebut. Dengan demikian, menjadikan kos keseluruhan pengambilan pekerja rumah asing mencecah RM7,000 hingga RM8,000 Malaysia. Pada masa ini, Yang Berhormat, Kementerian Dalam Negeri telah mewujudkan Jawatan Kerja Bersama Malaysia dan Indonesia sebagai mekanisme bagi melindungi kerja rumah asing Indonesia. Jawatan ini dianggotai oleh wakil daripada Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, khususnya bagi menangani dan membincangkan masalah yang berkaitan dengan pekerja rumah asing daripada Indonesia. Setakat ini sebanyak 6 mesyuarat telah diadakan dan mesyuarat-mesyuarat tersebut telah berjaya menyelesaikan sebanyak 176 kes yang melibatkan kerja rumah asing Indonesia. Jawatan Kerja Bersama ini akan meneruskan mesyuarat secara berkala bagi menangani isu-isu berkenaan. Yang Berhormat Batu Gajah. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua, terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Daripada jawapan Yang Berhormat Timbalan Menteri, nampaknya kurang lengkap. Yang Berhormat Timbalan Menteri tidak memberi maklumat berkenaan kos yang atau pendapatan yang diambil oleh agensi tempatan apabila memberkaukan pembantu rumah. Yang Berhormat hanya bagi maklumat agensi Indonesia, tapi tak bagi maklumat agensi tempatan, dan yang diberi adalah kos majikan saja. Jadi daripada angka dan penerangan Yang Berhormat Menteri jelas menunjukkan bahawa kos yang tinggi ini amat membebankan majikan, Datuk Yang di-Pertua. Ia mengakibatkan majikan yang telah membayar kos yang tinggi ini, mereka lebih cenderung mengawal pembantu asing ini. Kerana mereka telah bayar yang tinggi, mereka memastikan pekerja ini tidak lari, memastikan mereka ini diasingkan agar dia ada hubungan dengan orang luar. Jika ada hubungan dengan orang luar, mereka takut dia mengandung. Kalau dia lari, dia takut dikenakan penalti oleh kementerian. Mereka dipaksa kerja pagi sampai malam, bergila-gila menggunakan pembantu rumah di antara rumah ke rumah. Jadi yang penting adalah saya nak tahu apakah mekanisme yang sedia ada. Yang Berhormat ada katakan menyelesaikan kes 170, itu adalah ad hoc. Apabila berlaku, tindakan diambil. Kita mahu perlindungan hak diberi kepada pembantu rumah asing ini. Jadi saya mohon satu jawapan yang lebih lengkap agar untuk jaga nama baik negara ini juga, Datuk Yang di-Pertua. Terima kasih Yang Berhormat Batu Gajah kerana perhatian sangat
ke atas hal ehwal wanita termasuk pekerja rumah asing daripada Indonesia. Dan angka yang saya bagi tadi seperti yang saya telah sebutkan di jawapan awal-awal tadi, iaitu kos yang ditetapkan di persefahaman di antara Indonesia dengan Malaysia yang kita dapat kontrol di sebelah sini, iaitu 2,500 lebih tadi. Dan kos yang tambahannya tadi adalah daripada agensi-agensi di sebelah sana. Kita tak boleh tentukan Yang Berhormat, sebab dia yang cari, dia yang minta kos yang sebegitu. Jadi soalan yang kedua tadi Yang Berhormat berkaitan dengan apakah mekanisme yang kita adakan sekarang ini selain daripada mesyuarat yang telah diadakan pada 6 kali itu adalah seperti kita minta kerjasama daripada orang awam yang berdekatan ataupun yang berjiran dengan dengan orang yang employ dengan izin yang rakyat asing ini sebagai pekerja rumah, dan sekiranya ada laporan kepada pihak polis ada sesuatu yang tidak kena dengan di antara majikan ataupun employer dengan employee itu, kita kena report kepada pihak polis seperti kes-kes tertentu pada dahulu daripada ini. Dan juga majikan tersebut akan kita blacklist kalau dia ada bersepakat, ada bersepakat ataupun sebagai satu sindiket untuk mengambil warga Indonesia ini, warga asing ini, dan selepas itu dia melarikan dalam satu-satunya tindakan yang disembunyikan tapi didapati selepas siasatan. Jadi dan yang pekerja-pekerja ini yang telah yang telah didera ataupun yang lari ini, apabila dia ditangkap, apabila dia didapati oleh dalam operasi pihak immigration, mereka akan dibawa ke tempat pelindungan oleh kerajaan, dan sekiranya mereka yang buat laporan berkaitan dengan majikan yang employ mereka itu, jadi tindakan tertentu yang disebut tadi akan dijalankan supaya mereka dapat dilindungi. Sekian.